Okay, hi, Assalamualaikum and good morning to all students for Science 4 and for Science 5. How are you today, guys? Apa khabar hari ni? Sihat ke semua? Fine. Okay, Regis. Okay, Diana jawab. Okay, Hazrin pun jawab. Okay. Okay, okay, sihat. Okay. Okay, baik. Ada juga yang kawan-kawan kita yang kurang sihat. Jadi kita doakanlah supaya cepat sembuh lah. Okay. Dan di kalangan kawan-kawan kita, okay, dalam keluarga SMK Sultan Badishah, okay, ada juga yang dah terkena COVID-19 ni. Kita sama-sama doakan supaya cepat sembuh. Okey, diberi kesembuhan untuk kawan-kawan kita dan ya ada juga cikgu pun ada juga. Okey. Jadi kita harap cepat-cepatlah hilang virus ni daripada muka bumi ni. Okey. Yang kita yang sihat ni jaga diri. Okey, jagalah SOP. Okey. Kalau tak ada keperluan tak perlu keluar daripada rumah. Okey, baik. So hari ni kita akan masuk new topik ya. Kita akan masuk new topik. Okey, untuk chapter 7 cikgu dah tengok dah untuk yang hantar latihan tahniah for science 5. Okey, for science 5 ada sekejap cikgu tengok balik 24 orang yang dah hantar latihan. Okey, yang 23 hari pilihan hari tu. Okey, lagi 3 orang tu memang okey, cikgu dah kenal pastilah siapa 3 orang lagi. Okey, cuma 4 sains 14 orang sahaja yang hantar latihan untuk 23 hari bulan tu. 7 Excel Practice 7.2D. Okey, jadi siapa yang belum hantar, awak pastikan awak hantarlah latihan untuk sebagai record PBD. Alright, so kita akan masuk topik yang baru hari ni. Okay, boleh tengok dalam textbook. Okay, kita akan belajar chapter 8, Measures of Dispersions for Ungrouped Data. Okay, sekejap cikgu tunjuk dulu. Okay. Okay, measure of dispersion of the ungrouped data. Okay, alright. Awak akan belajar masa form 4, awak akan belajar measure of dispersion for ungrouped data, and masa form 5 awak akan belajar untuk measure of dispersion for group data. Konsep dia konsep yang sama je. Formula ada lebih kurang sama, ada sikit-sikit lah beza sikit untuk group dengan ungrouped data. Okay, masa form 2 pun dah belajar tentang group data. Okay, ungrouped data. Okay, alright. So textbook page sekarang ni page 212. Okay, tapi cikgu dah ringkaskan. Okay, di sini cikgu dah ringkaskan, mana pen? Okay. Alright. So awak boleh refer pada textbook. Okay. So hari ni cikgu akan cover untuk two learning standard. Okay, learning standard ni apa? Learning standard ni sebenarnya subtopik lah yang ada kepada subtopik. Okay, dalam tajuk ni awak akan belajar dua subtopik 8.1. Okay, kalau tengok balik kepada dalam kalau tengok balik dalam textbook, okay, you will learn dispersion. Dan satu lagi subtopik measure of dispersion. Sebelum nak belajar apa the measure of dispersion, okay, kita akan tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan dispersion. Okay, ada dua subtopik, tapi ada bawah subtopik tu ada lagi sub-sub yang lain lah. Okay, contoh di sini 8.1. Hari ni kita cover 8.1, content standard 8.1, dispersion. Okay, 8.1.1, explain the meaning of dispersion. Sebelum tu, why study this chapter? Kenapa nak kena belajar chapter ni? Okay, sebab in statistic, statistic help us conduct research as effectively, improve on critical and analytical thinking skill, as well as enable us to make the right decision based on data. Okay, macam kata contoh kalau awak ada peperiksaan. Okay, markah awak tu akan di-analyze, akan ditengok macam mana data awak, dan dari situlah baru boleh nak buat decision making dan macam mana apa yang tindakan yang seterusnya boleh buat. Okay, based on data yang kita dah buat interpretation daripada data tu. Okay, macam masa form
Form apa? Form 2. Form 2 ke Form 1 lah, cikgu tak ingat. Okay, awak dah belajar how to represent data. Form 1 kot. How to represent data. Okay, ada banyak cara. Ada guna dot plot, ada guna box plot, ada guna stem and leaf, lepas tu ada guna histogram, lagi line graph, and ada banyak cara. Okay, pie chart itu how the data is represent. So this one kita nak tengok how the data is dispersed. Okay, right. So what is the meaning of dispersion? Okay, the measures of dispersion give us an idea of how the values of set of data are scattered. Bertaburan, macam mana data tu bertaburan. Contoh macam markah peperiksaan, nak tengok ramainya masa jawab exam tu ramainya markah macam mana. Okay, kalau kata markahnya ramai yang kurang daripada 60%, means that masih ramai yang ada masalah. Okay, ataupun soalan tu sendiri yang soalan yang susah. Okay, tapi kalau kita tengok the scattered of data tu dia kebanyakan 70 to 80%. Okay, markah student. So maksudnya okay lah. Okay, dah maksudnya prestasi murid tu baik lah. Okay, itu kita nak tengok how the data are scattered. Bertaburan. Macam mana dia taburan. Okay. Right. Dispersion is small if the data set has small range. Okay. Sini ada perkataan range. Okay. Ada perkataan range. Okay, apa dia range? Okay, actually masa form 2 dah belajar apa dia range. Ingat lagi apa dia range? Boleh ingat apa dia range? Kalau tak salah form 2 lah. Okay, kalau kata ni tak ingat, kita akan tengok semula. Okay, kita akan tengok semula apa yang dimaksudkan dengan range. Okay, alright, dispersion is small. Kita kata dispersion, taburan dia dia punya perbezaan lah. Perbezaan dia tak besar, dia kecil kalau kita ada range yang kecil. Tapi kalau kita tengok dispersion large, maksudnya data tu dia daripada range yang besar. Okay, nanti kita akan tengok Right. Quantitative measures. Okay. Kita akan tengok dalam ni, okay, how kita nak, macam mana kita nak measure the dispersion. Okay, kita akan based on range, interquartile range, variance and standard deviation. So awak akan belajar measure of dispersion ni ada 4 benda. Okay, kita akan tengok what is range, interquartile range, kemudian variance and standard deviation. Okay, cuma masa form 4 ni awak akan tengok kepada ungroup data. Macam mana ungroup data? Nanti kita tengok. Alright, okay, so this one largest value minus smallest value. Okay, range tu adalah largest value minus smallest value. Bila kita ada set of data, kita nak tahu what is the range, how the data are dispersed. So kita akan boleh tengok pada range. Okay, it indicates how the data are dispersed. Kalau kita tengok besar, beza dia besar, maksudnya widely dispersed. Okay, kalau kita tengok beza dia sikit, okay, largest value minus smallest value, small, kita tengok value yang small, so dia small dispersed. Okay, right. Okay, so cikgu dah tulis kat situ. If the difference is large, it indicates that the data is widely dispersed. Okay, jurang terlalu besar. Contohnya dalam satu kelas tu, the highest mark is 99. Okay, and then the lowest mark is 20. So kita nampak jurang yang sangat besar. Apa masalahnya di situ, kita kena tengok. Itu cara kenapa kita study this topic lah. Okay, kita nak bantu untuk decision making. Alright. Right. Look at example 1. Okay. Ini yang dinamakan ungroup data. Data tu yang kita tak kelaskan. Okay. Kita kat sini kita ada the table below shows the mass in kg of 20 peoples. Okay. So ada 20 pelajar kat sini. So kita kutip berapa, kita rekodkan what is the mass of the student. Okay, kat sini ada 20 student, so kita tulis one by one. Student A 52,
student B 48, student C 60 and so on. Okay, so kat sini state the difference. Bila soalan minta state the difference means that dia nak minta range. Okay, dia nak minta range. Okay, macam mana nak dapatkan range? Largest value, okay, largest value you minus dengan smallest value. Okay, right. So based on this data, what is the largest value here? Cuba tengok kat sini bila data yang ungroup data memang awak kena perhatikan betul-betul. Okay, apa value yang largest kat sini? What is the largest value here? Siapa yang paling berat? Berapa? Okay, kita tengok kat sini ada Gisantaran jawab. Okay, ramai yang dah jawab dekat bahagian chat. Okay, alright. Okay, 79. Okay, so kena perhatikan betul-betul. Okay, kalau jangan tersilap ambil 78. Okay, sebab ada yang lebih besar. And the smallest value, what is the smallest value? Okay, tengok pada smallest value. Yeah, 47. Okay, 47. Okay, alright. So kena tengok, perhatikan betul-betul data tu untuk identify the largest value dengan smallest value. So the range ataupun the difference is 79 kg minus 47 kg. So the difference ataupun the range is berapa? 79 minus 47? 32. Yeah, 32 kg. Okay, 32 kg. Itu sahaja untuk dapatkan the difference ataupun range for this ungroup data. Alright, next. Look at this example. Example B. The diagram below shows a dot plot. Ini dot plotnya, awak dah belajar. Okay, how to represent data in form 1 is by using dot plot. Okay, awak tengok dot plot dia mesti ada a number line. Okay, ada a number line. Kemudian number line tu kita labelkan. Apa represent untuk number line tu represent apa? Kat sini number line tu represent the length. Okay, ada 3, 4, 5, 6, 7. Okay, right. The diagram below shows a dot plot of length in centimeter of a sample of several types of insects. So dia ada beberapa jenis insect dekat sini. Okay, so dia ukur. Okay, ada yang kena tengok betul-betul, kena baca dengan betul lah. Okay, because ni dia dalam number line, dia lukis atas graph paper. So nanti lepas ni awak, bila awak perlu lukis dot plot, awak gunakan graph paper untuk dapatkan bacaan dia. Alright, so dekat sini dia nak state the difference in size, okay, of the longest insect and the shortest insect. Okay, alright, so the longest kat sini berapa? Kena tengok, perhatikan betul-betul the longest. Okay, the longest kat sini. Berapa tu? Berapa dia? Berapa length dia? Ya, 6.8. Kena baca betul-betul. Okay, kena tahu nak baca bacaan ni betul-betul. Okay, 6.8. And then the smallest value 3.1. Okay, kena perhatikan betul-betul dan dapatkan bacaan yang tepat. Okay, so here the difference ataupun the range. Okay, awak nak tulis difference pun boleh. The range, okay, the largest is 6.8 cm minus 3.1 cm. Right, so the difference berapa? Ya, 3.7. Ya, 3.7 centimeter. Okay, itu based on range. Okay. Alright, awak tengok pada info zone tu, a value is a data or result obtained from an observation. So value-value ni kita base daripada pemerhatian lah. Okay, ni yang ada macam apa? Kita recordkan, based on yang apa yang kita recordkan. Alright, so kat sini ada self practice 8.1a. Okay, terus jawab sahaja. Terus jawab sahaja dekat bahagian chat untuk 1A. Okay, 1A dan juga 1B. Okay, terus jawab di bahagian chat.
A study about the boiling points in degrees Celsius of 10 types of chemical is conducted. The result of the study are recorded as below. Okay, so determine the lowest and highest temperature. Okay, tulis di bahagian chat. Boleh tulis di bahagian chat. Okay. Okay. Lowest temperature 45 and the highest temperature 150. Okay. And then what is the difference? Determine the difference between the highest and lowest temperature. Find the difference. 150 minus 45. Yes. 105. Yeah. Okay. Very good. Okay, yang ni tak perlu buat dah, tak boleh tulis dah. Okay, yang ni just jawab di bahagian chat sahaja. Senang saja soalan ni. Okay, and then number 2. The duration spent on social media in minutes of 12 teenagers. Cikgu tak tunjuk pula soalan dia. Sekejap Okay. Right. The duration spent on social media in minutes of 12 teenagers on particular day are recorded as follows. It is found that the duration spent on social media can be written in the form of, okay, dia bagi dalam bentuk range here. Okay, range dia P less than or equals to time less than or equals to Q. Right, state the value of P and Q. What is value P? What is value Q? Okay, Tanusha jawab P equals to 30, Q equals to 120. Okay, yang lain-lain? Boleh jawab? Okay, senang saja ni. Okay, actually yang ni TP1 sahaja, PL1, performance level 1. Okay, you know what is dispersion. Okay, so P is actually the lowest value ataupun the minimum value. Q is the maximum or the highest value. Okay, so kita boleh baca saja daripada data tu. Okay, yang mana highest, yang mana lowest. Okay. Alright, okay, next question number 3. The diagram shows a dot plot of the length in centimeter of samples of several leaves. Okay, what is the difference in length between the longest and the shortest leaf? Okay, boleh tulis bahagian chat. Okay, perhatikan betul-betul dan pastikan baca dengan betul dia punya bacaan tu. Okay. Okay, dah ada yang jawab. Alia jawab 16.4 minus 14.1. Tribikram pun jawab 16.4 minus. Okay. Okay, so maksudnya awak tahu macam mana nak baca the dot plot. Okay. Alright. Okay, alright. Okay, kalau dalam soalan pastikan awak tunjuk dia punya how you get 2.3 tu lah. Okay. Alright. Okay. So betul lah apa yang awak jawab tadi. Okay, the highest value here is 16.4. The lowest value is 14.1. Okay. Then you minus. Alright. Okay. Next learning standard. Okay, compare and interpret dispersion of 2 or more sets of data based on stem and leaf plots. Okay, sekarang kita nak tengok based on stem and leaf plots and dot plots, hence make conclusion. Tadi kita cuma ada one set of data, one set of ungroup data. Setiap soalan tu cuma ada one set of ungroup data. Sekali ni in 8.1.2 kita akan tengok yang ada 2 or more sets. Okay, sekarang kita akan tengok 2 sets lah, 2 set of data untuk ungroup data. Okay, sebelum tu apa dia stem and leaf? Okay, stem and leaf plot is a way to show the distributions of set of data. Through the stem and leaf plot, we can see whether the data is more likely to appear or least likely to appear. Okay, so kita dah belajar dah pun apa dia stem and leaf plot. Okay, kalau awak dapat data dalam bentuk yang dalam raw data macam ini, macam question 2, okay, awak tak nampak how the distribution. Macam this one pun.
Okay, yang dalam table yang dibagi dalam example 1 ni kita tak nampak how the distribution of data. So, bila diletakkan dalam data representation, for example stem and leaf plots, so kita boleh tengok how the distribution of data. So, kita nak tengok data mana yang kebanyakannya muncul lah, itu more likely to appear and least likely to appear. Okay, right. So, kita boleh tengok dia punya distribution dia macam mana. Okay. Here, okay, the diagram below shows the mark obtained by a group of 36 people in accounting task. Okay, so ada data ni. Okay, ada data yang kita panggil ini raw data. Okay, raw data, data mentah. Okay, kita tanya, okay, student dapat berapa markah? Kita catat. Okay, tanya, okay, Mas Sarah berapa markah? Cikgu catatkan. Okay, Nur Azna berapa markah? Cikgu catatkan. Okay, ini yang ni dalam bentuk ni yang raw data. Okay, okay, and then if this data is not organized in table, then we cannot see the dispersion immediately. Okay, kalau kita tengok saja dalam data macam ni, kita tak boleh nak nampak. Okay, macam mana dia disperse. Okay, how it distributed. Okay, we set the tens digit as the stem and the units digit as the leaf. Okay, sekarang ni ada perkataan stem, kemudian ada leaf. Dia dah belajar dah pun. Okay, macam mana nak construct stem and leaf plots. Okay, so dia bergantung kepada jenis data tu lah. Okay, sekarang ni data tu ada puluh-puluh tens dengan units. Okay, kalau katakan ada 127, so kita boleh pecahkan stem kepada 100 and then leaf pula kepada yang 27 sebagainya. Okay, kata kita pecahkan 127. Itu contoh dia. Okay, bergantung pada data tu macam mana. Alright. Okay, so kat sini dia pecahkan stem untuk tens and then leaf untuk units. Okay, data ni sebenarnya data yang dia bagi dalam soalan ni, dalam example ni, data yang dah disusun awak tengok, 27, 29, 31, dia dah susun. Okay, tapi kalau ada soalan awak tak dapat yang tak tersusun, awak kena susun dulu. Okay, awak pastikan awak susun. Okay, sebab apa? Sebab untuk, okay, awak tengok dalam info zone, leaf digits are arranged from the smallest value to the largest value. Okay, dah pernah buat lah. Cikgu ulang kali, banyak kali cikgu cakap dah pernah buat masa form 1. Okay, mula-mula awak tuliskan dulu, kemudian awak susun. Dia ikut susunan. Okay, smallest value to the largest value. Okay, and then dalam stem and leaf plot kena ada key. Okay, key dia macam mana nak tulis. So kita tunjuk 2, lepas tu ada satu palang tu, 7, means 27 marks. Okay, susun pastikan yang ni sebaris lah. Okay, yang ni sebaris. Kalau awak tak susun sebaris, dia tak nampak. Okay, dia daftar dia dan sukar untuk dibaca. Alright. Okay, and then what is dot plot? Okay, dot plot is a statistical chart that contains points plotted using a uniform scale. Each point represent a value. Okay, kalau stem and leaf kita buat dalam bentuk table macam ni. Okay, dan kita pecahkan kepada stem dan leaf. Untuk dot plot, okay, dot plot dia ada scale, uniform scale. Okay, yang kita letakkan number line tu. Okay, dan setiap dot tu dia represent value. Macam dah kita buat dalam example tadi lah. Okay, the following data shows the scores obtained by a group of 20 people in biology quiz. Okay, ni quiz bio pula. Okay, ada yang dapat kosong. Okay, ni bukan sekolah kita ke ni kan? Okay, bukan sekolah kita lah ni. Okay, yang dapat kosong-kosong ni. Okay, the diagram below shows a dot plot for above data. Each point represent a value. So awak tengok dalam ni, okay, untuk kosong dalam data ada 2. So dalam dot plot pun ada 2 dot. Okay, and then untuk 1 ada 1 sahaja. Okay, pastikan dot tu pun kena dalam satu baris lah. Okay, bila awak nak tambah dot yang seterusnya, for example, nak tambah dot kat atas ni, pastikan dia duduk dalam satu baris.
Alright. Okay. Okay, cikgu sepatutnya tak perlu nak explain banyak dah pun tentang dot plot and stem and leaf plot ni sebab dah pernah belajar. Okay, in the above dot plot the highest value. Okay, ni senang kita nak determine. Kalau kita dah susun dalam stem and leaf plot, kita senang nak tengok yang mana highest value. So highest value-nya dekat 8 ni lah. Sebab yang data yang ada pada 8 score. Okay, the lowest. Okay, the lowest value kita boleh senang tengok. Macam tu juga untuk stem and leaf plot. Kita boleh nampak. Okay, yang ni the lowest. This one the highest. Okay, 27 the lowest and 54 is the highest value. Okay. Alright. Okay, dan okay, dah ada lagi. Based on dot plot tu kita boleh tengok how the data is distributed. Kita boleh tengok most likely to appear. Most likely to appear ni kita tengok the highest frequency lah. Yang paling banyak kat situ is 7. Kebanyakan murid score 7 marks. Okay, alright. Ataupun kita boleh tengok kebanyakan murid score dia between 3 to 7. Itu how we interpret the data based on dot plot. Okay. Now kita nak compare and interpret the dispersion of two sets of data based on stem and leaf plot. Okay. Okay, dalam mind stimulation 2, page 216. Okay, awak boleh tengok dalam page 216. Okay, sepatutnya ni kita kena buat aktiviti, divide class into groups. Tak payahlah kan, nanti ambil masa. Okay, so sekarang ni, okay, bila kita nak compare two set of data, kita perlu ada dua stem, ni soalan ni minta apa? Stem and leaf plot. Okay, ni dalam ni dia minta stem and leaf plot. So kita boleh, cara yang pertama kita combine kan, letak kat tengah-tengah, dia punya stem tu letak kat tengah-tengah. Ataupun kita boleh buat secara berasingan. Masih lagi kita boleh compare. Okay, alright. So kat sini kalau kita masukkan data, okay, okay. Untuk April, so kita refer kepada April. Okay, so April ada markah dia ada 32. Kita tulis 32, kita potong. Okay, and then 35. Ni dia dah tulis, dalam ni dia dah tulis contoh dah lah. Okay, and then 35, 39. And then 41, tulis 1, bawah 2, betul-betul bawah 2. Okay, 41. Okay, 41 ada 2 kali, tulis lagi. Okay, 42. Okay, buat sampai habis. Okay, buat one by one sampai habis. 43, 43, 44, 44. Okay, awak lengkapkan lah. Okay, nanti awak akan nampak lah. Okay, cuma beza ni kita akan nampak dia combine. Okay, alright. So cikgu bagi masa dekat awak untuk awak lengkapkan this table untuk kita tengok. Okay, sambil-sambil cikgu isi. Adik-adik duduk kat sana. Sekejap lagi kita perfect kukus lagi Alright. Okay, okay, awak lengkapkan table tu, guna pensel sahaja dalam textbook. Okay. Dan kita akan tengok, kita akan interpret. Adik tambah baca. Okay, boleh isi boleh isi. Memang ambil masa awak nak buat ni, awak kena tengok, pastikan awak record dengan betul. Cikgu dah tulis apa ni? 58, 60, 61. Okay. Okay, kemudian on the right side tu, okay, mark of May monthly test, May monthly test. So kita tengok untuk May pula. 34, 38, 40. 40 ada 2 kali, 43. 46, 46, 49. Adik tak mau kacau, dek.
55, 55, 55, 59, 59, 63, 65, 66, 68, 68, 69, 71, 73, 75, 77. Okay. Right, cikgu harap awak pun buat lah. Okay. Okay. Kena biasakan untuk buat ni sebab nanti awak ada latihan untuk awak buat stem and leaf plot untuk 2 set of data. Okay, so kalau kita dah ada this one, sepatutnya cikgu kena jarakkan dengan sekata jugalah. Okay, ni nak cepat cikgu tulis sahaja. So kita boleh tengok dekat sini data tu macam mana. Okay, kalau kita compare, dia bising dah. Okay, kalau kita compare April and May, kita tengok result untuk May lebih bagus. Okay, sebab apa cikgu kata result untuk May lebih bagus? Awak tengok kebanyakan murid dia score 50 and above. Okay, alright. Kalau untuk April, banyak yang 40 lebih dah. Okay, 40 dengan 50. Okay, itu kita boleh tengok macam mana dia punya distribution ni. Okay. Alright, based on the above stem and leaf plot, which test shows better people's achievement? Justify your answer. Okay, bila soalan macam ni, you have to justify. Awak kena ada reason kenapa awak kata, kenapa awak bagi jawapan tu. Okay, alright, kat sini, the people's achievement in May monthly test is better. Itu jawapan awak. And then awak kena justify kenapa awak kata May better, because there are more people scoring higher marks in the test compared to monthly test. Ini salah satu cara untuk jawab lah. Okay, bergantung macam mana awak nak jawab, as long as awak refer to the stem and leaf plots. Okay. When 2 sets of data are plotted using stem and leaf plots, we can compare the patterns. Okay, kita boleh tengok macam mana patterns of the two plots. Okay, two dot plots, dot plots pula. Okay, two plots kan ni? Tengok balik apa soalan Azri tulis ni. Betul lah, 2 plots, the patterns of the 2 plots. Okay, now kita nak tengok dot plots. Okay, okay, yang kat sini ada mathematic quiz and science quiz. Tadi kita tengok apa benda tadi ya? Monthly test untuk history. Okay, right. Now kita ada quiz yang berbeza. Satu quiz untuk mathematics dan satu lagi quiz science. Okay, SMK Bestari in conjunction of Mathematics and Science Week. 20 people take parts in the quiz. The diagram below shows 2 dot plots of the score obtained by people. Okay, so kita tengok kat sini. Dot plot yang pertama untuk science quiz. Dot plot yang kedua ni untuk mathematics. So kita boleh tengok how the distribution of the marks ataupun the score of the quiz. Okay, so kita tengok kalau science ni banyak kepada markah yang sikit lah. Okay, 12 and below. Okay, tapi kalau kita tengok untuk mathematics, ramai yang dapat 11 and above. Itu cara kita interpret the data. Okay, which sets of data shows a wider dispersion? Masak gila adik. Okay, wider dispersion. Okay, nak tahu yang mana wider dispersion, kena based on the range. Okay, tengok yang mana higher value dengan lowest value. So kat sini kita boleh tengok untuk anak cikgu dah kacau dah ni. Okay, untuk science dia punya dispersion 15 minus 8. Okay, so dia punya range is 7. Okay, kemudian untuk mathematics 15 minus 9. Range dia pergi sana. Bising lah. Okay, 15 minus 9. 15 minus 9 berapa? 15 minus 9, anak cikgu dah kacau, cikgu dah ni dah. Okay. Okay. Right. So here untuk A, okay, the dispersion in science quiz is larger.
Okay, because it has large difference in value. Okay, ataupun awak boleh show proof macam mana yang awak kata sign quiz is dispersion is wider. Okay, okay, 15 minus 8, kemudian mathematics 15 minus 9. Okay, which quiz has higher difference in value? Okay, kat sini cikgu tunjuk kat sini. Okay, sign quiz has higher difference in value, that is 7. Okay, kenapa 7? Tadi cikgu dah explain 15 minus 8. Okay, kemudian okay, see between the score in science and mathematics quiz, which people achievement is better. So kita boleh tengok, tadi cikgu explain juga tadi, okay, antara science dengan matematik yang mana better. So kita boleh tengok kat sini, maths is better, sebab banyak yang score 11 and above. Okay. Okay, ataupun cara jawab dia, the people score better in mathematics quiz because most of the value are concentrated. Dia guna perkataan kat sini, concentrated on the right of the dot plot. Okay, kalau dia banyak concentrate on the right, maksudnya dia markah yang tinggi-tinggi lah. Okay, kalau tengok sini, kalau science dia banyak concentrate on the left, markah yang rendah-rendah. Okay. Okay, and then nanti awak boleh buatlah self practice 8.1b. Okay, untuk 2 set of data. Okay, untuk soalan A, soalan number 1, awak perlu draw stem and leaf plots. Okay, stem and leaf plots tadi boleh tengok dalam mind stimulation. Okay, kemudian jawab soalan kat situ lah. Comment on the distribution mass of 2 groups of people. Okay, refer pada kita example tadi lah. Okay. And then number 2, yang ni awak kena draw dot plots. Okay, bila nak draw dot plots, pastikan ada kertas graf. Okay, pastikan ada kertas graf untuk awak dapatkan bacaan yang tepat, guna untuk record yang dot dengan tepat lah. Okay, 2 soalan saja terlupa lagi satu ni, sorry ada satu lagi soalan. Question number 3, cikgu lupa nak masukkan kat sini. Question number 3, construct dot plots. Okay, itu latihan yang awak perlu buat lah. Okay, jadi itu sahaja. Okay, minta maaf hari ni ada gangguan dengan anak cikgu ni. Okay, jadi ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya? Okay, tak ada. Okay, alright. So awak cuba buat latihan. Okay, untuk yang 8.1 ni about dispersion, memang dia TP1 sahaja. PL1. Okay, nak tengok awak faham tak tentang dispersion, and then macam mana awak interpret the stem and leaf plots and dot plots tu. Okay, nanti dalam 8.2 yang kita ada calculation, yang tu kena memang kena belajar tekan calculator nanti untuk 8.2. Okay, esok kita akan masuk 8.2 untuk measures of dispersion. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu sahaja untuk hari ini. See you tomorrow. Okay, bye. Assalamualaikum. Yeah, you're welcome. Thank you, teacher. Yeah, you're welcome.